Hai semua, selamat datang ke sesi FB Live Celoteh Dr. Mala. Terima kasih kerana bersama dengan saya hari ini. Siapa yang bersama dengan saya, tolong bagi reaction, tolong say hi. Saya sebenarnya dah live, lepas tu saya live balik sebab saya rupa-rupanya salah setting tadi. Siapa boleh nampak saya? Boleh siapa berada di sini sebab tadi dalam 5 hingga 7 minit saya dah bercakap dan rupa-rupanya saya salah setting ya. Siapa yang berada dengan saya boleh bagi apa-apa komen ke? Oh, okay, sorry. Tadi saya live dengan setting yang salah. Thank you Fadilah. Alright, hai semua orang. Selamat datang sekali lagi ke sesi FB Live Celoteh Dr. Mala. Kepada yang pertama kali dengan saya Dr. Mala, seorang pegawai perubatan di Jabatan Kecemasan di salah sebuah hospital swasta di Lembah Kelang di KL ya. Dan kepada yang memang dah kenal saya, hai semua. Selamat datang. Alright. Saya rasa macam orang gila sikit sebab saya dah bercakap skrip yang sama, lepas tu cut, lepas tu saya start balik ya. Anyway, terima kasih kepada semua yang bagi tahu saya, sebab tu saya pelik kenapa live saya ada 6 orang je tadi ya, rupanya salah setting. Okey. Terima kasih semua. Semalam melalui sesi FB Live saya sedar bahawa saya ada rakan-rakan follower daripada Sarawak, daripada Sabah, daripada Pontian, Johor, daripada Kedah, Kelantan. Ramai ya. Jadi saya rasa kalau saya nak pergi melancong kat mana-mana kat Malaysia ni pun saya ada kawan dah ya. Saya dah ada, dah boleh kata bersedara lah dengan ramai orang ya. Saya paling tak sabar nak pergi Kelantan sebenarnya. Saya juga rindu nak jalan-jalan dekat Penang. Dan juga dekat Sungai Petani Kedah, saya ada kakak di sana. So masuk semua orang, siapa yang baru masuk, selamat datang. Tolong sharekan video ini. Hari ini saya akan berborak dengan engkorang berkenaan dengan vaksin Comirnaty yang panas-panas baru landing di Malaysia semalam semalam pagi dengan kapal terbang khas. Okey. Hari ini saya bawakan semua dokumen ini untuk berbicara dengan korang, bukan saya. Saya bacakan dokumen ini dan saya serahkan kepada korang. Korang nak pilih untuk vaksin ke, korang tak nak pilih untuk tak nak vaksin ke, korang nak pilih untuk menunggu seketika ke, terpulang kepada kamu. Cuma saya sebagai seorang doktor hanya memberikan kamu ilmu, information dan juga panduan untuk kamu sendiri buat sesuatu keputusan. Itu sahaja. Siapa yang follow saya daripada awal, siapa yang kenal saya daripada awal, tahu ya, even sebelum saya viral, sebelum tahun 2020, daripada tahun 2019 bila masa saya engage dengan vaksin dan topik-topik yang berkaitannya, saya tidak pernah memaksa ataupun menyuruh seseorang itu mengambil vaksin ataupun apa-apa rawatan. Setiap rawatan terpulang kepada kamu. Kamu ada autonomi terhadap badan kamu sendiri. Cuma saya pelik orang yang banyak bertanya tentang ubat ni ada side effect tak, ubat tu ada side effect tak, saya diberi suntikan garam ada side effect tak. Kamu bertanya begitu banyak tak bila kamu makan sebenarnya? Kenapa apabila makan kita tak pernah bertanya pizza, burger, sambal itu, ini, minyak, bagai, goreng-goreng, kita biasanya kurang cakna. Kita tak peduli tentang apa yang kita makan. Tetapi bila cucuk 0.3 ml, habis semua orang nak tahu ya. Jadi itu memang lumrah manusia lah. Alright. Jadi hari ini apabila Dr. Mala nak bacakan vaksin insert ini kita panggil product leaflet Di setiap ubat dia akan ada benda alah ni Nama dia Consumer Medication Information Leaflet. Sorry lah korang nampak terbalik ni nama dia. Bila saya nak bacakan benda ni, saya nak korang berlapang dada. Saya nak korang doa banyak-banyak. Saya nak supaya kamu dapat satu pedoman untuk kamu sendiri berupaya membuat sesuatu keputusan tanpa bergantung kepada siapa-siapa. Okey? Jadi hari ini saya nak ajak kamu fikir, nak vaksin ke tak nak? Okey. Kebanyakan orang bila dia nak vaksin atau tak nak cara dia buat keputusan adalah dia fikir tentang risiko vaksin dan dia kita panggil weigh and benefit bila kamu buat keputusan, saya nak kahwin dengan orang ni ke tak nak, hari ni saya nak masak ni ke tak nak, hari ni nak sidai baju ke tak nak. Bila kamu berbuat begitu bila kamu buat satu keputusan kamu kena fikir antara risk dan benefit. Jadi kamu akan timbang lagi banyak risiko ke lagi banyak manfaat. Jadi kebanyakan orang apa dia buat, dia memikirkan tentang risiko vaksin dan
mudahnya COVID-19 itu dirawat. Ya, jadi ramai orang yang bila dia kata, vaksin ni banyak sangatlah side effect dia, macam-macam aku dengar. Ada yang alahan lah, ada yang accident lah. Ya, tapi COVID-19 aku tengok orang main TikTok je okey je, tak ada apa, tak ada suntik, tak ada apa pun, sihat je. Jadi cara kamu membuat sesuatu keputusan itu dah salah. Sama lah macam mengandung. Ya, cara kamu nak bersalin. Nak bersalin Caesar ke nak bersalin biasa? Nak bersalin hari ni ke nak induce bersalin besok? Jadi kita kena weigh risk and benefit. Dalam perubatan memang semua macam tu. Kamu nak mandikan anak sekarang, risikonya adakah dia akan berak sekejap lagi? Patutkah aku mandi nanti ke nak mandikan sekarang? Jadi you have to think of the risk and benefit. Right. Ini adalah cara yang salah. Jangan ikut cara ni. Saya nak koyak ni, saya nak buang. Tolong jangan guna cara ini untuk kamu decide sama ada kamu nak vaksin atau tidak. Kamu perlu buat keputusan, ya, nak vaksin atau tidak. Alamak, terkereput-kereput lah pula. Korang follower saya semua penyabar kan, Satna? Okay. Alright, so nak vaksin atau tidak, cara kamu membuat sesuatu keputusan sepatutnya kamu fikirkan manfaat vaksin kepada diri kamu, kamu fikirkan risiko vaksin kepada diri kamu dan orang di sekeliling, kamu fikirkan kesan sampingan jangka panjang vaksin kepada diri kamu dan orang sekeliling. Sama juga manfaat vaksin kepada diri kamu dan orang sekeliling. Jangan pentingkan diri kamu. Kalau kamu cakap kamu 30 tahun, kamu 40 tahun, kamu ada mak bapak tak? Kamu ada ayah mertua, mak mertua tak? Kamu berinteraksi dengan golongan yang lebih berumur di tempat kerja atau tidak? Kamu akan pergi Giant, Tesco dan sebagainya atau tidak? Jadi, jangan fikirkan tentang diri kamu sendiri. Kita rakyat Malaysia, main badminton kah, main bola kah, pancing ikan kah, buat kenduri kendara ke, kita mesti fikir pasal jiran dan orang sekeliling. Okey? Dan satu komponen bila kamu berfikir tentang vaksin, kamu kena opposkan dengan apa? Risiko jangkitan COVID-19, kesan sampingan jangka panjang. Apa benda yang saya tulis ni? Kesan jangka panjang jangkitan COVID-19. Apa kesan jangka panjang jangkitan COVID-19 ni? Dan apa manfaat dapat COVID-19 ni? Bila vaksin, kita fikir tentang manfaat kan? Dekat belah sini ada tak manfaat? Apa kelebihan? Apa yang kamu boleh dapat sebenarnya? Ya? Jadi, berlapang dada, fikir betul-betul. Ini faktor yang kamu nak pertimbangkan bila kamu dengar seseorang memberikan input tentang vaksin. Bukannya cara yang saya dah konyot ni. Ya, bukan cara ini. Ini salah. Vaksin punya risiko dengan alahai main TikTok lah COVID-19 tu. Salah. Ya, tolong bagi tahu rakan-rakan. Hai, wanakkam J Ali, wanakkam. Alright, kepada siapa yang suka hantar mesej marah-marah dekat saya selalu tunjuk dekat my husband. I tak tahu why I have so many haters. I can speak very good Tamil, I can speak very good English as well. I have no problem, but I choose to speak Malay, and I think that's my autonomy. Alright, that's what I'm telling you as well. Itu adalah autonomi kamu, itu adalah keputusan kamu, dan bercakap dalam bahasa Melayu adalah keputusan saya. Jadi kita hormat keputusan satu sama lain. Alright, jom kita kupas dokumen ini. Comirnaty adalah jenama ataupun nama glamour, brand name yang diberikan kepada vaksin COVID-19 jenama Pfizer menggunakan teknologi mRNA, messenger RNA. Apa itu mRNA? Saya dah pernah kupas dalam satu video. Kalau sempat, saya bakal buat lagi satu video tentang mRNA ni. Saya masih tengah cuba dapatkan beberapa gambar rajah dan cuba untuk tidak terbalikkan video ni sebenarnya, ya. So, jom kita kupas Comirnaty. Okey, yang pertama, Comirnaty adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah jangkitan COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Comirnaty sesuai diberi kepada dewasa berumur 18 tahun dan ke atas. Maksudnya, ya, doktor gunakan kamera belakang, bacaan tulisan tu jadi terbalik. Saya tak boleh guna kamera tu belakang sebab saya rasa pelik bercakap seorang macam itu. Okay, so anyway, 18 tahun dan ke atas. So dia tak ada cut off umur tau. Dia tak ada macam 50 tahun ke atas tak boleh ambil, 60 tahun ke atas tak boleh ambil, 70 tahun ke atas tak boleh ambil. No, dia tak ada. Dia hanya 18 tahun dan ke atas.
Okey, yang 18 tahun dan ke bawah buat masa sekarang masih tak ada data, masih tak ada kajian klinikal yang dibuat. Namun company ini telah dapatkan kelulusan pihak berautoriti di USA untuk jalankan kajian klinikal terhadap golongan kanak-kanak. Ya, jadi kita doakan semuanya dipermudahkan untuk mereka, untuk kebaikan anak-anak kita juga, ya. Alright. Bagaimana vaksin Comirnaty berfungsi? Ia berfungsi dengan mewujudkan ataupun dia trigger immune system kita, ya. Dia kejutkan immune system kita bila ada protein yang memberi gambaran, ya. Dia macam kalau daripada satu klik ni, kalau benda Allah ni virus, dia tak bagi satu benda ni tahu, ya. Dia keluarkan satu belah ni je, spike protein ni je, dia masukkan dalam badan supaya badan kenal dan menghasilkan, kita panggil neutralizing antibody, ya. Neutralizing antibody ni maksudnya antibody berbentuk immunoglobulin yang mana bila dia nampak je benda Allah ni, dia tangkap, buang, mati terus. Macam gitu, ya. Itu adalah cara dia memberi natural defense. Okey, vaksin Comirnaty tidak mempunyai virus COVID-19. Apa yang company maksudkan? Dia tak bagi hang sebuah kereta macam tu, dia bagi satu tayar je. Jadi tiada virus COVID-19 yang dimasukkan ke dalam badan seseorang melalui vaksin ini. Dengan itu, vaksin ini tidak boleh memberi jangkitan COVID-19 kepada seseorang. Ya, jadi saya nak kamu faham, ya. Kalau kamu dah buat, kamu dah masak, kamu dah buat air sirap limau dan kamu berikan kepada tetamu. Tetamu tu kata kat kamu, tapi saya tak boleh makan cincau. Hang pun pelik. Saya tak letak cincau pun. Tapi sebab ni sirap kan? Ya, saya letak sirap dengan limau. Saya tak boleh makan cincau. Tak ada cincau dalam tu. Awak pelik tak? Benda tu memang tak ada dalam tu. Habis tu macam mana awak nak dapat? Faham tak? Cuba bayangkan dalam satu masakan. Awak memang tak letak benda tu dalam masakan tu. Habis tu macam mana orang tu nak dapat? Ya, jadi jangan tanya soalan-soalan macam ni. Are you sure? Ada tak data jangka panjang yang mengatakan tak boleh dapat jangkitan, tak boleh dapat virus COVID-19? Well, there is some biological common sense tau. Awak memang tak letak benda tu, air tu air kosong. Lepas tu orang tu tanya, ada buih sabun tak dalam ni? Awak dah pelik. Kenapa pula buih sabun? Saya bagi awak air kosong. Tak, saya nak tahu je, ada tak kemungkinan dalam air spritzer mineral ni, mungkin tak kemungkinan ada buih sabun? Ada tak data klinikal? Ada tak kesan jangka panjang yang tiba-tiba orang yang minum air spritzer ni keluar buih sabun? Awak jadi macam pelik kan? Benda tu tak ada dalam botol tu, macam mana awak nak dapat? Dia macam gitu. Macam itulah orang-orang doktor, macam itulah saintis kami ni rasa pelik nak jawab soalan macam ni. Benda tu tak ada dalam botol tu. Tak payah nak tunggu 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Tak ada. Benda tu tak ada. So, you memang takkan dapat. Alright? Okey, jadi botol vaksin Comirnaty tidak mempunyai virus COVID-19. Ia hanyalah ada spike protein. Maka orang yang menerima vaksin ini tidak akan menerima virus COVID-19 ataupun jangkitan COVID-19. Okey? Jangkitan COVID-19 melalui vaksin. Okey? Alright. Kita pergi, ya. Pregnancy, mengandung dan menyusu. Ramai tanya soalan ni hari ni dekat saya, ya. Mengandung dan menyusu. Produk leaflet ini mengatakan bahawa kalau kamu mengandung ataupun menyusu, ataupun kamu rasa kamu mengandung, ataupun plan nak mengandung, kamu perlu berbincang dengan doktor kamu ataupun farmasis kamu sebelum kamu menerima vaksin ini. Ataupun kalau kamu nak terima vaksin ini. Itu yang dia sebutkan dekat sini, ya. If you're pregnant or breastfeeding, think you may be pregnant or planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before you receive this vaccine. Kenapa dia berkata begini adalah sebab kajian klinikal buat masa sekarang tiada data untuk wanita mengandung dan menyusu. Okey, tetapi ada biological common sense yang doktor boleh sembang dengan korang. So dia tak kata tak boleh, dia kata tiada data. Jadi kamu perlu berbincang dengan doktor kamu untuk mendapatkan jawapan bahagian ini. So sabar nak. Yang pregnant dengan breastfeeding buat masa sekarang sabar dulu nak. Okay, alright. Okay, so baik, untuk kanak-kanak 18 tahun dan ke bawah tak boleh diberi buat masa sekarang, sama juga sebab tiada data. Okay, alright.
Now, side effect. Okay, relax siapa yang patut berbincang dengan doktor kamu secara detail sebelum menerima vaksin ini adalah orang-orang yang pernah ada allergic reaction yang severe sehingga menyebabkan masalah pernafasan selepas diberi vaksin lain. Okey? Ataupun kalau kamu pernah pengsan lepas dapat apa-apa injection. Ni orang yang takut jarum, yang takut darah, ya, dia lepas dapat injection dia boleh pengsan. Orang-orang macam ni kamu perlu bincang dengan doktor kamu dulu. Kalau kamu pernah ada kalau kamu pernah dapat vaksin lain sebelum ni, lepas ambil vaksin lainnya kamu dapat masalah yang teruk, kamu dapat demam yang teruk dan sebagainya, dan kamu perlu bincang dengan doktor kamu juga. Kalau ada masalah pendarahan, kalau ada masalah dengan masalah darah, masalah cair darah pun kena cakap dengan doktor juga. Kalau ada masalah imun rendah seperti autoimun, jangkitan HIV ataupun apa-apa masalah kesihatan yang memerlukan kamu mengambil ubat steroid seperti prednisolon, dexamethasone, methotrexate dan sebagainya, kamu perlu berbincang dengan doktor kamu. Insert ini tidak mengatakan bahawa kamu tak boleh ambil. Dia cuma cakap individu-individu ini perlu individu-individu ini perlu berbincang secara detail dengan doktor kamu. Okey? Okey, saya tengok soalan Sat. Okey. Alright. Okey. Vaksin ini perlu diambil dalam 2 dos, iaitu yang pertama diberi selang 21 hari dan yang kedua semua data klinikal dan keboleh jangkitan untuk mencegah jangkitan dalam tahap yang kritikal dan antibody data klinikal ini hanyalah dari segi bila diberi 2 dos. Kalau seseorang itu ambil 1 dos sahaja, tak ada data klinikal lah, jadi tak boleh nak kata macam mana saya dah ambil 1 dos dah tapi saya tak dapat antibody yang cukup, tak boleh nak cakap sebab data dia untuk 2 dos. Okey, bla 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 bla. Okey, botol ini mengandungi 0.3 ml ubat yang terkandung tu. Bla 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 bla. Okey. Okey, kalau seseorang ambil vaksin ini, vaksin Pfizer Comirnaty ni, kalau hang dah ambil pertama yang ni, yang kedua pun kena ambil yang ni juga. Masih tiada data yang mengatakan macam mana kalau yang first saya ambil yang Pfizer, yang second saya nak ambil yang China punya pula. Tak boleh sebab dia tak ada data. Jadi kamu buat tu semua atas risiko sendiri sebab tak ada data. Okey? Alright. Okey. Now, ni penting kalau kamu pernah ambil vaksin, concomitant administration of combination with other vaccines not been studied before, do not take any new medicine. Okay, kalau kamu pernah ambil vaksin yang lain dalam jangka masa terdekat, dia kata cuba bincang dengan doktor kamu jugalah. Saya rasa dalam masa 2 hingga 3 bulan yang lepas lah, selain daripada tak ada masalah. Okay, side effects. Okay, sebelum saya masuk side effects, saya nak ingatkan balik kepada yang baru masuk, sebab tadi 1000 viewers, sekarang dah 1500 live viewers. Saya nak ingatkan kembali apabila kita membuat keputusan untuk sama ada nak vaksin ke tak nak, kamu kena fikir dua-dua faktor ini, iaitu saya bacakan balik manfaat vaksin, risiko vaksin dan juga kesan jangka panjang vaksin terhadap diri kamu sendiri dan orang di sekeliling kamu. Kamu kena fikirkan manfaat dan risiko ini kepada risiko jangkitan COVID-19, kesan jangka panjang jangkitan COVID-19 dan apalah manfaat jangkitan COVID-19 kepada diri kamu sendiri dan orang di sekeliling kamu. Jangan fikir tentang diri kamu sendiri apabila kamu berbicara tentang jangkitan COVID-19, jangan jadi selfish. Okey, jom kita borak pasal side effect. Okay, right, okay. Common side effects. 1 dalam 10 orang yang menerima vaksin ini rasa sakit dekat tempat yang dicucuk, rasa penat, sakit kepala, sakit-sakit badan, sakit-sakit sendi dan juga demam, chills. Demam, dedah dan macam gigil sikit lah. Alright. Ini mild side effect. 1 hingga 10. Bagi saya sebagai seorang doktor, cucuk sakit dekat bahagian yang cucuk.
Tak kisahlah saya cucuk vaksin ke, saya cucuk air ke, saya cucuk ubat tahan sakit ke, saya tak cucuk apa-apa pun, masuk jarum keluar je pun, sakit tu kadang-kadang memang ada. Alright, memang akan ada sakit. Jadi adakah sakit ini vaksin spesifik? For me, no. Every injection yang you ambil memang akan sakit. Okay, penat, sakit kepala, sakit badan, sakit joint pain. Penat ni, saya ni setiap hari penat. Anak 2 orang. Orang yang mak yang anak 6, saya tak tahulah. Korang everyday penat. Sakit kepala, sakit badan ni saya rasa orang perempuan setiap hari ada. Jadi lepas ambil vaksin, saya hari tu saya ambil vaksin influenza, saya tak sempat nak penat sebab vaksin tu. Sebab saya memang dah penat setiap hari dah. Faham tak? Saya tak sempat nak sakit kepala lepas ambil vaksin. Sebab saya memang dah sakit kepala dah. Faham tak? Hok ni bergaduh, nak mainan, bergaduh lagi, berlagi-lagi, jatuh lagi. Jadi faham tak? Bagi saya, kalau kita tak ambil, bagi seorang doktor, sometimes tanpa vaksin pun simptom-simptom ni memang dah ada. Jadi dengan vaksin dia bertambah sedikit lagi. Faham ya? Demam. Okey, demam ni biasanya memang agak spesifik. Kalau tak ambil vaksin, orang tu biasanya tak adalah demam sangat. Tetapi kalau kamu tengok 10 orang di sekeliling kamu, lebih kurang seorang 2 orang demam tu agak normal lah. So, adakah ini semua side effect yang perlu ditakuti? Tidak. Semua ini boleh dirawat dan boleh hilang tanpa rawat pun. So, it's okay. Tak sempat nak penat. Betul kita orang ni tak sempat nak penat. Yang jadi cikgu tak sempat nak penat. Yang jadi staff nurse tak sempat nak penat. Polis tak sempat. Banyak pekerjaan yang kamu tak sempat nak penat sebenarnya. Banyak benda lain nak penat dalam dunia ni. Jadi, kalau hampa duk fikir je pasal vaksin tu pagi-pagi, ya Allah, pagi tadi aku dah ambil vaksin, penatnya. Lepas tu besok bangun pagi fikir lagi, semalam aku ambil vaksin, sakit kepalanya. Kalau hampa duk fikir je macam tu, memanglah penat, memanglah sakit kepala. Tapi kalau hampa dah tak larat, saya tengok Dr. Amalina yang dekat UK tu, dia kata dia habis on call, dia inject, dia balik dah tak rasa apa-apa. Mestilah sebab tidur mati kan. Jadi kadang-kadang kita ni tak sempat nak rasa penat. Orang yang duk fikir je tu memanglah dia penatnya. Okey. Jadi tak perlulah yang sakit, penat, sakit kepala, sakit sendi, sakit badan, demam ni saya rasa simple je. Tak perlu risau. Paling-paling kamu perlukan pun Panadol sebiji daripada 7-Eleven. Okey. 1 dalam 100 orang yang menerima vaksin ini mengalami kemerahan di tempat yang disuntik itu. Oh, that's common, kamu ambil suntikan bukan vaksin, kamu ambil suntikan, kadang-kadang pergi hospital, doktor suntik kat sini kan, nak masuk air kan. Merah juga, ataupun cucuk kat sini, ambil darah kadang-kadang bengkak, merah-merah sikit 2-3 hari, normal lah, lepas tu dia hilang. Tak adalah vaksin spesifik pun untuk saya. Lawyer ni saya pergi cari dekat CDC, saya pergi cari dekat Wikipedia. Tak boleh nak tahu berapa ramai orang yang lawyer dalam setahun. Tak ada epidemiologi, nausea. Kita panggil dalam ni nausea So sama juga saya rasa nausea ni is very non-specific. Ambil vaksin pun nausea, tak ambil vaksin pun nausea. Jadi not a big deal lah Nausea ni, lawyer ni sebenarnya is very constitutional symptom. Orang kata kalau bila you penat, you rasa lawyer, tak lalu nak makan. Dan kebanyakan orang yang lawyer ni, nausea, dia tak pergi hospital, dia tak jumpa doktor, dia tak ambil ubat, dia hilang dengan sendiri. Jadi susah untuk doktor nak cakap. Cuma bila buat vaksin trial tu, siapa yang join dengan saya live semalam dengan Puan Fiza, kamu boleh tahu dia ada diary. Jadi bila mereka tulis lawyer, petang lawyer, malam lawyer. Jadi nampaklah macam benda tu apa orang kata macam signifikan sikit kalau macam kita ambil lepas tu buat kerja apa semua, rasa tak adalah rasa sangat. Alright, uncommon side effects may affect 1 in 1,000 people. Okay, enlarged lymph nodes, iaitu kelenjar limpa, lymph node ni yang membesar. Tak semestinya dia membengkak, tak semestinya dia sakit, tetapi dia membesar. Kat mana kita ada kelenjar lymph node ni kita ada dekat dagu, dekat leher, dekat belakang telinga, dekat belakang kepala ni sebenarnya ada, dekat ketiak, dekat celah kangkang, dekat tempat sini semua kita ada lymph node yang kita boleh rasa melalui kulit. Jadi bagi saya seorang doktor yang bekerja di Jabatan Kecemasan, agak kerap saya jumpa orang yang ada lymph node enlargement lymph node yang membesar. Kadang-kadang tak spesifik dengan sesuatu jangkitan pun, dia memang ada lymph node yang membesar ini. Dan selagi dia besar tetapi dia tak menyakitkan, dia tak menyebabkan demam, dia tak
apa ni orang kata non-tender, dia tak berubah warna, warna kulit di situ, tak ada masalah. Kita tak akan bagi ubat, tak akan buat apa-apa pun. Kita tunggu je dia akan kecut dengan sendiri. Sebab lymph node ni sebenarnya adalah sistem peredaran limfa. Dia memang akan drain dekat situ. So tak perlu buat apa. So tak perlu risau dengan enlargement of lymph nodes ni sebenarnya. Malah sekarang ni saya tengok ramai orang ada masalah lymph node enlargement ni sebab bila you buat a lot of laser, waxing, shaving, benda-benda macam tu yang sometimes dia mengganggu sistem biologi badan kita. Alright, pain in the limb, sakit. Sakit ni macam anak saya yang avid tu tahu. Kalau dia main lasak, dia jatuh, dia tak rasa pun sakit tu. Tiba-tiba bila dia duduk baru dia teringat kaki dia sakit. Jadi sakit ni saya rasa very non-specific lah. Tapi saya secara peribadi, kalau saya suntik vaksin, Hep B, influenza, memang saya akan sakit. Jadi apa saya buat? Saya cucuk tangan kiri. Sebab saya menggunakan tangan kanan. Jadi bila saya cucuk tangan kiri tu, saya perasan dalam 2-3 tahun kebelakangan ni, saya cucuk tangan kiri. Sakit tu kurang sebab penggunaan tangan non-dominan kita ni kan lebih kurang, lebih sedikit daripada tangan dominan kan. Tangan ni kita tulis, type, ambil air semua kan. Jadi tangan ni lagi banyak. Jadi bila saya cucuk tangan belah yang saya tak tulis, sakit tu kurang sebenarnya. Ia banyak membantu. So you all pun boleh gunakan tips ni juga bila korang vaksin Okey, sakit. Insomnia. Inilah yang digembar-gemburkan oleh sesetengah pihak. Ya, tak boleh nak tidur. Alahai sedihnya. Insomnia ni kan, bila saya baca kan, 30 hingga 40% rakyat Amerika di dokumen mengalami masalah insomnia, tak dapat nak tidur di hujung 2019. Sebab saya tak nak campurkan ada vaksin ni, bila saya baca epidemiologi tu, saya tengok hujung 2019, 30 hingga 40% rakyat Amerika mengalami masalah insomnia dan lebih kurang 10% sebenarnya adalah orang yang mengalami insomnia dalam jangka masa yang pendek. Kita panggil short term insomnia, baru kahwin 2 hari tak dapat tidur, baru jatuh cinta seminggu tak tidur, pergi ke tempat kerja yang baru tak dapat nak tidur, masuk hostel baru pergi sekolah berasrama penuh, baru masuk universiti pun susah nak tidur saya juga. Bagi saya, kalau saya berubah tempat tidur, saya melancong saya pergi ke tempat lain, memang saya susah nak tidur. Saya tak boleh tidur di tempat yang baru. So ramai orang ada masalah macam tu. Jadi insomnia ni saya rasa macam pelik sangat je ke vaksin. Betul-betul sebab vaksin ke? Dia jadi macam tu tau. Dan seperti yang saya cakap sebelum ni, sejak PKP 2020, sejak Mac tu, memang ramai sangat orang yang masalah tak boleh tidur malam ni. Sampai ada orang yang ada pesakit dan datang jumpa saya sebab dia macam 2-3 hari dia tak boleh nak tidur straight 72 jam macam tu. Dia memang bukan sebab bekerja, memang dia tak boleh nak tidur langsung sampai kita terpaksa bagi rawatan. Ni jadi keadaan sekarang yang penuh dengan a lot of gadget, kita lebih terkongkong di rumah, work from home dan sebagainya. Penggunaan mata, direct light into the eye. Saya pun kadang-kadang lepas live saya nak tidur tu agak makan masa sikit sebenarnya sebab lampu tu masuk kat dalam mata kita kan. So insomnia ni sebenarnya macam pandemik juga bagi saya. Bila COVID-19 ni jadi, insomnia pun jadi pandemik juga. Jadi patutkah seseorang itu menangguhkan ataupun tidak mengambil vaksin COVID-19 disebabkan oleh insomnia? Taklah. Saya rasa korang tak vaksin pun, tengok 2,000 orang live dengan saya ni pukul 10.54 malam. So saya rasa kita semua boleh lah vaksin ni, tak ada masalah. Lepas vaksin kita live sama-sama, no problem. Okay, siapa yang lepas vaksin korang rasa insomnia, tak boleh nak tidur malam, jom kita live. Saya okay je, saya on je. Alright, okay. Ada juga orang 1 dalam 1,000 yang mengalami kegatalan di tempat yang disuntik itu. Pun sama juga, hilang tanpa ubat, tak ada masalah. Kalau tak tahan sangat kegatalan itu, no problem. Saya boleh bagi krim, saya boleh bagi ubat. Tak ada masalah, saya boleh rawat. Ya, COVID-19 saya takut nak rawat. Tapi ini so far yang masalah 1 dalam 10, 1 dalam 100, 1 dalam 1,000, no problem. Boleh rawat. Okay. Alright. Serius lah Dok. Saya memang burung hantu. Azam Haris Akmal. Kita live je. Okay. Alright. Now, ini adalah bahagian yang saya nak kamu dengar betul-betul. Jangan edit bahagian ini. Saya tidak membenarkan mana-mana pihak untuk ambil video ini dan letak di channel kamu, di platform kamu tanpa izin daripada saya. Kamu nak upload dekat channel kamu, kamu nak naikkan viewers dekat YouTube kamu, minta kebenaran saya dulu Okey, rare side effect yang jarang berlaku, mungkin berlaku lebih kurang 1 hingga 10,000 orang, iaitu temporary one-sided facial drooping. Mata jatuh, mulut jatuh jadi macam tu, yang secara tidak berkekalan, sementara.
Sementara tu berapa lama? Apabila saya baca data yang lebih lengkap, dia mengatakan bahawa 85% hilang dalam masa 2 minggu dan ke bawah. 15% lebih daripada 2 minggu sampai 3 hingga 6 bulan ya. Tetapi almost everybody recover fully. Okey, tetap ini adalah untuk vaksin ini dia kata 1 dalam 10,000 orang boleh mengalami kita panggil facial drooping ya, ataupun biasanya ia disebabkan oleh Bell's palsy ataupun facial nerve palsy ya. Ia adalah satu urat yang berada di dalam tulang tengkorak ni yang dia lari kat muka kita ni, kita panggil facial nerve. Okey, apabila saya baca tentang Bell's palsy ataupun facial nerve palsy ini, ia sebenarnya affect up to 1 hingga 4 per 10,000 orang setahun. You know, orang vaccinated lebih kurang 1 dalam 10,000. Bila saya baca epidemiologi sebelum 2019, sebelum vaksin ini dikeluarkan, 1 hingga 4 dalam 10,000. Jadi tuan-tuan, korang bandingkan sendiri. Adakah Bell's palsy itu betul-betul disebabkan oleh vaksin ataupun populasi dalam masyarakat benda tu memang wujud? Ya, kalau 1 dalam 10,000 orang mengalami kemalangan jalan raya setelah divaksin. Bila kita tengok rupa-rupanya kalau tak yang populasi yang tak vaksin, 20 dalam 10,000 sebenarnya yang mengalami kemalangan jalan raya. Yalah, bila hampa ambil vaksin, hampa berjaga-jaga sikit. Ya, aku tak nak lah drive, aku baru ambil vaksin. Hampa berjaga-jaga sikit. Jadi orang kata kadar kemalangan jalan raya tu dia rendah sikit. Yang ambil vaksin, yang tak ambil vaksin suka hati je bawa. Dah lebih bolehkah kita kata vaksin ni memberi perlindungan daripada kemalangan jalan raya? Tidak. Kita kena tengok dia punya relationship dia. Okey, so betul bila kajian klinikal fasa ketiga dibuat, lebih kurang ada fasa yang 40,000, ada fasa yang 70,000 dibuat di USA. Ketika itu didapati bahawa 4 daripada 46,000 ke berapa, entah 4 daripada 40,000 orang mengalami masalah Bell's palsy yang sementara, tidak berkekalan ya. Sebab itu dia mengatakan bahawa dalam produk insert ni dia telus, dia tak simpan apa-apa, dia tak sorok apa-apa, dia cakap lebih kurang 1 hingga 10,000 mungkin boleh dapat temporary one-sided facial drooping. Saya pasti nombor ini akan menjadi lebih, it will improve ya. Maksudnya slowly dia akan jadi 1 dalam 100,000, 1 dalam 1 million, sebab sekarang ini orang yang menerima vaksin ini menjadi lebih besar, sampel size lagi besar. Bila sampel size lagi besar, kita akan dapat data yang anjakan data tu berbeza sebenarnya ya. Jadi korang fikir, vaksin 1 dalam 10,000 dapat, tak vaksin 1 hingga 4 orang dalam 10,000. Di USA dikatakan bahawa dalam 1 tahun, ini data daripada CDC website CDC, lebih kurang 40,000 orang rakyat Amerika mendapat masalah Bell's palsy ataupun facial nerve palsy setahun. Macam mana rawatan Bell's palsy? Saya biasanya guideline pun ya, kita bagi rawatan awal dengan vitamin, a bit of steroids, kita bagi patch untuk tutup mata dia, dan saya biasanya pada hari pertama itself refer fisioterapi. Kita refer fisioterapi, ajar patient untuk buat exercise sendiri. Ada masanya sesuai untuk di refer kepada akupunktur juga ya. Saya biasanya sihatkan patient untuk cuba cari akupunktur yang bertauliah juga, banyak membantu. Dan jika perlu, jika ia berkekalan, jika ia sangat mengganggu pesakit, kadang-kadang kita refer kepada plastic surgeon ataupun aesthetic surgeon ya. Banyak rakan-rakan saya yang betul-betul estetik doktor yang mempunyai lesen LCP dan sebagainya. Jika seseorang itu, saya pernah dapat sakit Bell's palsy yang dia seorang pramugari, dia sangat mengganggu emosi dia, so saya rujukkan dia kepada doktor estetik. And she was very thankful actually. Dia bagi saya hadiah. Lepas tu tak nak cakap lah kat korang hadiah apa, nanti korang jealous pula. Tapi memang saya dapat hadiah lah daripada dia Alright, so Bell's palsy ini memang boleh dirawat. Ni sebab nerve ke doktor? Biasanya Bell's palsy ni paling kerap adalah bila, biasanya saya akan tanya dalam masa 2 hingga 3 minggu yang lepas, ada masalah batuk, sesama, sakit tekak apa-apa tak? Dan kebanyakan pasien akan cakap, ya dia ada. Jadi dia jangkitan virus, jangkitan kuman yang in certain way dia sebenarnya kacau nerve tu, kacau kita punya urat dan mengandung mempunyai risiko untuk dapat Bell's palsy dengan lebih mudah. Dan yang paling kerap lah, sebab saya kan doktor kat private kan,
Yang paling selalu saya jumpa orang dapat Bell's palsy ni sebenarnya sebab dia buat rawatan kecantikan. Dia buat eyebrow embroidery, dia buat PRP filling, dia buat micro needling, dia buat botox injection, ya, dia masukkan botox. So dia akan cederakan urat itu sampai menyebabkan facial nerve dropping, ya. Sometimes yang saya boleh cepat-cepat tahu, ini mesti buat rawatan kecantikan muka ni, sebab dia bukan klasik yang betul-betul Bell's palsy tau, yang satu belah memang sengit, dia macam sikit je, yang ni je jatuh, yang ni je pelik. Saya tahulah tu mesti ada some local injury sebenarnya, ya. Alright, so Bell's palsy patutkah ia menjadi sesuatu yang orang kata yang menghalang kamu daripada mengambil vaksin? Bagi saya, no, tidak. Bell's palsy tidak patut menghalang kamu daripada mengambil vaksin sebab ia boleh dirawat, ia mudah, ia senang, dan dengan teknologi yang kita ada sekarang, ia mudah dirawat. COVID-19 lagi susah nak dirawat. So, kembali kepada ini. Apa manfaat, apa kelebihan, apa risiko. Dalam semua yang saya cerita, korang simpan benda lah ni kat dalam kepala. So, korang boleh tahu. Alright? Now, severe allergic reaction, apabila dalam insert ni, dia tulis kat sini, not known data. Korang boleh tengok sendiri, saya nak tunjuk kat korang kalau korang nampak nak. Dia tulis kat sini, not known data. Tak ada data, tapi saya pergi tolong carikan data untuk korang. Severe allergic reaction. Severe allergic reaction tu adalah alahan yang sangat teruk sehingga menyebabkan masalah pernafasan, sehingga menyebabkan kemasukan ke ICU, admission to the hospital to ICU, sehingga memerlukan injection steroid seperti hydrocortisone, adrenaline dan sebagainya. Okay, korang jangan terkejut tengok saya tengah komen kat sini tahu, sebab saya ada minta tolong kawan untuk untuk komenkan kat situ, right? Okey, data menunjukkan buat ketika saya ambil ini, saya dapat sedikit data bahawa lebih kurang 11.1 dalam 1 million orang mengalami masalah severe allergic reaction. Okey, saya nak cerita sikit dekat kamu, ya. Sebenarnya ketika fasa ketiga clinical trial, sukarelawan yang dipilih ketika itu dipilih dari semua golongan masyarakat, ya. Allergic ataupun alahan tidak menjadi satu limitation ketika itu. Orang yang dia bukan ketika diorang buat fasa ketiga clinical trial Comirnaty ni, so dia ambil kan, saya nak jadi sukarelawan, saya nak sukarelawan, dia tak berhentikan orang yang ada alahan, dia ambil je orang yang alahan pun dia ambil juga. Dan ketika itu daripada 40,000 orang tu tak ada siapa pun yang mengalami masalah allergic yang teruk, Cuma lepas dia roll out tu baru dia sedar, oh ada allergic teruk, allergic teruk, allergic teruk. Terus dia announce, orang yang allergic teruk jangan ambil. Faham tak? Saya cerita benda ni kat korang sebab saya nak cakap bahawa syarikat ini dan bidang kesihatan industri ini telus. Kalau ada sesuatu yang berlaku, kita terus akan bagi tahu. Alright? Dan walaupun ada 11.1 per 1 million orang yang mengalami masalah allergic reaction yang teruk, severe allergic reaction, tiada satu pun kematian yang disebabkan oleh ini dicatatkan setakat yang saya baca. Ada setengah-setengah negara yang saya tak dapat nak access dia punya data dengan betul. Israel, ada setengah-setengah negara saya tak boleh nak betul-betul pergi korek, ya. Tetapi setakat yang saya baca, setakat yang saya boleh bagi tahu kamu, inilah, ya, semua allergic reaction itu di-capture dan dirawat. Okey? Jadi buat masa sekarang, even di Malaysia pun, kalau seseorang itu mempunyai sejarah jangkitan, allergic reaction yang teruk, mereka tidak akan dibenarkan untuk ambil. Saya dah isi borang vaksin yang untuk frontliner tu. Ya, so salah satu soalan tu memang ditanya, pernah tak kamu mengalami apa-apa alahan? Tidak. Pernah tak kamu mengalami apa-apa alahan yang teruk sehingga tidak? Pernahkah dia punya alahan tu punya detail dia orang tanyanya tak mau terlepas pandang, ya. Saya sendiri ada kenalan yang mempunyai sejarah, dia ada Steven Johnson syndrome, iaitu satu reaksi allergic reaction yang teruk, dan saya pasti saya akan nasihatkan dia untuk tidak mengambil vaksin ini, ya, sebab memang kalau severe allergic reaction kita telus, kita cakap terus terang, jangan ambil, tak ada masalah. So korang boleh percaya bahawa apa-apa berita yang korang dengar dekat luar negara tu, kat ini berlaku, itu berlaku, ada 13 orang mati kat sini, ada 13 orang mati kat situ, ada orang pula jadi macam gini, ya. Kalaulah benda itu berkaitan dengan vaksin ini,
cepat-cepat ia akan diberitahu kepada semua authority. Sebab kita semua tengah buka mata. Kami doktor-doktor ni semua tengah pandang sebenarnya. Apa berlaku. Macam tu. Kamu tak perlu risau. Tetapi kalau benda tu berlaku, contohnya orang tu ambil vaksin 10 hari lepas tu dia bercerai. Takkanlah kita nak kata dia bercerai sebab vaksin. Ataupun orang tu ambil vaksin 20 hari lepas tu dia berhenti merokok. Takkanlah kita nak kata dia berhenti merokok sebab vaksin. Jadi dia kena ada relationship yang betul. Ya, kalau yang kebetulan kita takkan company vaksin ini, doktor, farmasi dan sebagainya takkan kaitkan benda tu. Alright? Kalau betul-betul ada kaitan, lepas saya rasakan doktor kena masukkan kesan vaksin ni. Kenapa ya cik? Tak tahulah, lepas vaksin ni isteri saya memang rajin sangat, setiap hari cuci baju. Tak sempat kering, dia dah lipat dah. Dia pula nak masuk dalam inlet. Tak boleh lah, itu tak ada kaitan sebenarnya. Itu memang isteri kamu jadi rajin tiba-tiba. Itu tak boleh. Tapi kalau ada kaitan ni, lepas vaksin tiba-tiba isteri saya jadi putih dan cantik. Tu pun tak ada kaitan juga. Dia kena, lepas vaksin, walaupun saya terdedah kepada seseorang yang mempunyai jangkitan COVID-19, saya tak dapat jangkitan tu, itu baru boleh masuk, ya. Jadi ketika clinical trial dibuat, mereka dah ambil dah bagi dos pertama, bagi dos kedua dia akan check antibody level. Daripada antibody level tu dia tahu kadar keberkesanan. Okay, alright. So saya rasa saya dah, so far inilah kesan sampingan. Dah tak ada kesan sampingan lain dah. Ada orang allergic dengan apa ni? Saya allergic dengan anti-vaksin. Boleh ke saya mengambil vaksin? Boleh, kita sama. Okay, alright. Ini juga, vaksin inlet ini juga ada bagi tahu bahawa kalau kamu ada apa-apa side effect terhadap vaksin ini, kamu boleh report kepada National Center for Adverse Drug Reaction Monitoring by visiting the NPRA website. Yes, nanti saya akan sharekan. Saya rasa Nozak dah share dah kat situ. Okay, alright. So, saya rasa saya tak bacakan dia punya, dah mana-mana dah. Sana, saya nak bacakan dia punya efficacy. Tak saya bacakan dia punya tahap perlindungan. Sana, korang main komen sana. Ada tadi saya baca. Oh, okey. Dia dekat yang ni. Dia dekat yang ni. Okey, sekejap. Saya nak habiskan yang ni dulu. Okey, alright. So, dia dah cerita dah benda ni. Bla, 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 bla. Okey. Vaksin ini perlu disimpan di dalam suhu mana sepatutnya kena negatif. Okey, negatif 90 hingga negatif 60. Okey, vaksin ini perlu disimpan. Ia boleh dikeluarkan. Dia kena thaw. The undiluted vaccine can be stored up to 5 days at 2 to 8 degree or up to 2 hours at temperature 30 degree prior to use. Okey, boleh dikeluarkan ke dalam peti sejuk yang lebih kurang 2 hingga 8 darjah untuk 5 hari. Ataupun boleh keluarkan ke room temperature yang lebih kurang 30 darjah 2 jam sahaja. Okey. Bla 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 bla. So kalau keluar kepada room temperature tak lebih daripada 2 jam lah. Okay, so selain daripada tu, itu sajalah. Yang lain semua staff nurse lah yang kena tahu. Dia macam ni lah. Saya punya colour printer dah habis, so saya print black and white je. Macam ni lah botol ni. Alright, nanti staff nurse akan ambil. Bla 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 bla. Okay, tak penting sangat. Alright, so kita dah habiskan dengan ini. Saya harap kamu ada lebih kurang plus minus idea dalam kepala kamu. Apakah perbandingan yang kamu nak buat? Ini versus ini. Risiko manfaat vaksin versus risiko manfaat jangkitan itu sendiri. Okay. Alright, apa yang kita tak tahu adalah berapa lama immunity yang akan diberi oleh vaksin ini, ya. Sebab itu trial data masih di-collect oleh company itu sendiri. Setelah divaksin, berapa lama immunity itu tahan dalam badan seseorang itu? Setahun, 2 tahun, 5 tahun. Perlukah kita ambil vaksin ini repetitively macam vaksin influenza yang perlu diambil hampir 2 hingga 3 tahun sekali, ataupun kadang-kadang dekat winter country every year? Ataupun
adakah dia mempunyai lifelong immunity, macam bila dapat demam campak, chickenpox sekali dapat terus hilang. So, kita tak tahu. Dari segi jangkitan COVID-19 sebenarnya ada data yang menunjukkan beberapa orang pernah dapat jangkitan itu lebih daripada satu kali, cuma tak ramai. Jadi saintis dan pihak farmaseutical masih tengah go around untuk tahu bahawa berapa lama immunity yang boleh diberi oleh vaksin ini. Okey, beberapa soalan lazim mengenai vaksin Comirnaty saya dapatkan daripada website NPRA juga. Okey, ia diluluskan di bawah apa yang dia panggil pihak berkuasa kawalan darah. Okey, permohonan ini adalah melalui penyerahan berterusan, iaitu rolling submission Maksudnya menggunakan data yang terkini. So dia kata kalau ada dokumen yang memuaskan baru dapat diluluskan lah. Okey, jadi NPRA meluluskan mendalah ini, ubat ini dengan membuat pemantauan secara berterusan terhadap profil keselamatan vaksin yang telah didaftarkan dan memaklumatkan kepada NPRA. So ada orang tanya kat saya jadi bila lepas bagi vaksin ni berapa lama dia akan kaji, berapa lama dia akan continue untuk monitor orang yang menerima. Jadi center-center akan tahu sebenarnya dekat mana kamu akan ambil, pihak klinik kesihatan dan pusat pemberian vaksin dan sebagainya tahu. Jadi apabila kamu ada apa-apa masalah dan kamu pergi balik ke hospital, contohnya bila kamu dapat serangan jantung, masalah pendarahan, berdarah gusi dan sebagainya, ia akan dikaji balik. Kita akan tengok balik berkait atau tidak. So benda tu berterusan buat masa sekarang. Berapa lama kita masih tak ada jawapan tempoh sah pendaftaran bersyarat ini lebih kurang untuk selama 1 tahun. Okey, pendaftaran ini okey. Mengapakah vaksin Comirnaty diberikan pendaftaran bersyarat? Okey, sebab ia masih kajian klinikal vaksin Comirnaty masih sedang berlangsung lah, dia masih continue. Apa yang masih continue macam yang saya cakap tadi, dia punya tahap immunity tu, berapa lama immunity tu tahan dalam badan kita. Ia masih tak diberitahu Dan satu lagi yang saya beritahu tadi, macam bila dia orang mula-mula bagi kat USA tu, baru dia orang perasan bahawa rupanya severe allergic reaction tak boleh ambil. Dia lepas tu dia bagi tahu cepat-cepat, okey, orang yang ada allergic jangan ambil. So itu adalah antara pemantauan berterusan yang dibuat. Itu yang dia kata sebenarnya. Nak kata kajian klinikal tak habis ke doktor? No, kajian klinikal fasa pertama, kedua dan ketiga dah dilengkapkan. Mengapa ia boleh begitu cepat? Sebab proses birokrasi yang berkaitan dengan pembuatan sesuatu vaksin dipercepatkan dalam situasi pandemik ini. So kajian klinikal memang dah settle sebenarnya. Apa yang masih berterusan adalah post clinical. Kita masih cuba kaji, kita masih cuba tengok berapa ramai yang pening lepas ambil. Tapi Malaysia adalah antara negara yang orang kata, bagi saya lah kita untung. Sebab buat masa sekarang lebih kurang 190 juta hingga 200 juta orang telah divaksin seluruh dunia. Jadi berbanding dengan USA, berbanding dengan Saudi Arabia, berbanding dengan UAE, kita dah ada sedikit macam, mereka dah ambil dah, okey lah kot. Singapura dah ambil dah. Singapura macam kita orang juga. China ada, India ada, Melayu ada. Jadi lebih kurang, okey lah. Okey lah, daripada ambil, okey, nampak tak ada masalah. Tak adalah depopulasi ke, tak adalah rakyat dia jadi zombie tiba-tiba ke. Okey je mereka kan, dah boleh fly dah, Singapore Airlines dah fly. So, kita at least ada rujukan daripada negara lain, daripada dia orang yang ambil lebih awal. Jadi kadang-kadang bila ramai yang tanya kenapa lambat, adakah ini politik dan sebagainya, kadang-kadang lambat sedikit tu baiklah juga, sedikit je, tak adalah lambat sangat pun kita. Sebab amount yang diberi dalam sesuatu hari itu tinggi, banyak. Apa yang masih dipantau adalah tahap immunity yang tahan dalam badan kita. Berapa lama tahan tahap immunity tu Alright, siapa yang dibenarkan saya dah cakap tadi, siapa yang tak boleh saya dah bagi tahu tadi juga. Okey. Okey, kalau individu mengalami reaksi alergik yang serius, severe allergic reaction selepas dos pertama, maka orang itu tak patut dapat dos kedua. Kalau alergik yang biasa-biasa, yang simple-simple, kamu perlu mendapat nasihat doktor. Sila dapatkan nasihat doktor jika anda mempunyai sebarang bentuk alahan, masalah pendarahan atau mengambil apa-apa ubat pencair darah.
So semua orang yang tanya kat saya ambil warfarin doktor, saya ambil Plavix doktor, saya ambil aspirin doktor kamu yang akan nasihatkan untuk kamu. Alright. Seseorang yang masih menerima rawatan kanser ataupun baru selesai menerima rawatan kanser ataupun penerima transplant organ ataupun stem cell, kena berbincang dengan doktor kamu. Baru habis rawatan kanser tu berapa lama? Lebih kurang 6 bulan ya. Bincang dengan doktor kamu balik. Seseorang yang pernah dijangkiti COVID-19 pun dia kata kena dapatkan nasihat doktor ya. Tapi kita ada konsensus ya. Pernah mendapat jangkitan COVID-19 most likely memang akan divaksin kembali. Pernah menerima vaksin COVID-19 yang lain, sama ada menerusi program imunisasi ataupun sebagai subjek dalam ujian klinik COVID-19. Ini saya rasa kat Malaysia tak ada lagi sangat kecuali yang 3,000 sukarelawan untuk vaksin China tu. Dan juga orang yang pernah menerima antibody pasif bagi COVID-19. Ini kamu kena berbincang dengan doktor kamu, dia kata. Alright. Okey, dia kata kena cucuk kat tangan, jangan cucuk kat tempat lain. Okey, sejauh manakah keberkesanan vaksin Comirnaty dalam mencegah jangkitan COVID-19 berdasarkan data ujian klinikal fasa ketiga? Vaksin ini menunjukkan 95% keberkesanan dalam mencegah jangkitan COVID-19 bagi yang bergejala apabila diberikan dalam 2 dos lengkap selang masa 21 hari. Apa maksud dia ya? Vaksin ini mencegah jangkitan COVID-19 yang bergejala. Bagi yang bergejala. Maksudnya, kalau korang tanya lepas ambil vaksin ni boleh tak saya buka mask? Sabar dulu. Kita kena dapat herd immunity dulu. Sebab slowly bila dah tak ramai orang kena jangkitan, bila jangkitan ni dah tak serius, bila dah tak ramai orang masuk ICU, slowly kita akan dapat herd immunity, slowly kita boleh buka mask. Kerajaan akan bagi tahu. Tapi hampa kenalah ambil vaksin dulu. Kalau orang yang Ahmad kata nak tunggu orang lain ambil dulu. Ali kata nak tunggu orang lain ambil dulu. Acong kata nak tunggu orang lain ambil dulu. Alicia kata nak tunggu. Dan sampai bila dia nak ambil? Semua orang nak tunggu orang lain ambil dulu. Dah 150 juta orang dah ambil dalam dunia ni. Korang nak tunggu siapa ambil lagi? Macam gitu. Okey, berapa lamakah kesan perlindungan yang diberi oleh vaksin Comirnaty? Sama juga memandangkan ujian klinikal fasa 3 masih berjalan ni. Maksudnya yang untuk 1 tahun yang akan datang nak baca antibody level tu, masih belum ada data yang mengesahkan tempoh perlindungan yang akan diberi oleh vaksin Comirnaty. Maklumat ini akan dimaklumkan selepas data diperoleh kelak. Okey. Bolehkah seseorang yang telah dijangkiti COVID-19 menerima vaksin Comirnaty? Berdasarkan data ujian klinikal, vaksin ini adalah selamat untuk diberikan ke atas kumpulan yang pernah dijangkiti COVID-19. Memandangkan kumpulan yang pernah dijangkiti COVID-19 masih berisiko untuk dijangkiti semula, vaksin ini boleh diberikan kepada mereka. Tapi dia dah bagi disclaimer sebelum tu, tolong bincang balik dengan doktor yang merawat. Okey. Wanita hamil menyusu saya tak nak. Sentuh kanak-kanak memang tak boleh. Kalau dekat sini dia kata, bolehkah wanita yang hamil dan atau menyusu menerima vaksin ini? Ujian klinikal tidak melibatkan peserta di kalangan wanita yang hamil atau sedang menyusukan anak. Memandangkan tiada data keberkesanan dan keselamatan penggunaan vaksin ini bagi populasi tersebut, pemberian vaksin Comirnaty adalah tidak disyorkan sehingga maklumat lanjut diperolehi. Okey, apa yang saya boleh katakan sebagai seorang doktor ialah tiada data, tetapi kita ada relationship biologi, relationship dalam sains yang kami boleh fikir untuk berikan satu macam apa yang kita expect. Ya, sebab macam bila hang masak kan, hang tahu kalau saya masuk asam jawa apa rasa dia, kalau saya masuk garam apa rasa dia, kalau saya masuk gula apa rasa dia. Sebab hampa tahu macam mana benda tu akan bereaksi di dalam masakan tu. Sama juga dalam perubatan. Walaupun tak ada data, bila kita tahu bila kita masukkan ni ini akan jadi, bila kita masukkan ni ini akan jadi. Jadi kita ada benda tu. Tapi kami terima memang tak ada data, tapi kami ada biological senses dekat, biological common sense dekat situ ya. Tapi tak perlu risau, wanita mengandung, wanita menyusu, sabar dulu, tak perlu risau. Saya akan bincang dengan lebih lanjut satu topik ini dalam satu sesi live yang khas untuk itu. Sabar dulu. Kesan sampingan saya dah cakap. Okey, apa langkah-langkah yang patut saya ambil jika telah mengambil vaksin ini? Langkah pencegahan seperti biasa, 3W, wash, wear, warm dan sebagainya lah. Basically insert ni kata walaupun dah ambil vaksin,
kamu masih perlu mengamalkan SOP. Tapi saya percaya apabila vaksin ini diambil, apabila kita dapat mencapai herd immunity yang sesuai, kita boleh kembali kepada norma lama kita secara beransur-ansur. Bukannya vaksin je terus cabut terus buang. No. Beransur-ansur apabila penggunaan katil hospital berkurangan, penggunaan ICU berkurangan, COVID-19 ini menjadi jangkitan yang biasa, jangkitan selsema yang biasa. Sebab dah mostly orang yang vaccinated kan. Jadi bila dia dapat pun dia dapat selsema biasa, tak sampai jadi pneumonia, tak sampai sesak nafas, tak ada sampai masuk tiub pernafasan. Jadi bila dia jadi jangkitan yang simple, maka kerajaan dan pihak kementerian pun akan cakap okey, sekarang dah okey, kita boleh kembali kepada normal. Jadi 1-2 orang ataupun tak ramai yang saya jangkakan, tak adalah macam langsung tak ada jangkitan, cuma yang jadi serius tu akan jadi kurang. Dan kadar keboleh jangkitan kalau sebelum ni seorang positif dalam keluarga tu habis 5 orang positif, mungkin lepas ambil vaksin kadar keboleh jangkitan tu menjadi lebih rendah. Ini adalah pemahaman kita terhadap imunologi, terhadap vaksin, terhadap penyakit berjangkit. Ini adalah pemahaman kami terhadap sesuatu itu. Macam orang yang pernah ambil vaksin chickenpox, dia boleh correlate. Sebab chickenpox ni benda yang macam separuh orang vaksin, separuh orang tak vaksin. So anak saya bila ada orang chickenpox, ada sepupu yang chickenpox tu, saya relax je. Sebab saya tahu anak saya dah vaccinated dengan chickenpox. So memang saya tak perlu risau, saya tak perlu EL, saya tak perlu buat apa-apa. Sebab dia orang dah vaccinated dah terhadap chickenpox. Macam tu lah, dia akan jadi macam tu. Kalau dia dapat pun mungkin anak saya dapat demam sikit ke apa ke, saya pun tak perasan. Tapi yang penting dia tak pernah dapat. Alright. So itu sahaja. Saya nak berhenti. Saya rasa dah sejam kot. Alright. So saya nak stop. Saya tak ingat lah ke 5 minit je saya bercakap. Berapa lama dah saya bercakap ni? Alright. So saya nak tunjukkan bahawa di hujung sesi ini saya minta tolong sangat kamu untuk fikirkan tentang benda ini. Kamu nak vaksin ke tak nak vaksin? Apa risiko vaksin? Apa manfaat vaksin? Apa kesan jangka panjang vaksin? Apa yang kita tahu? Apa yang kita tak tahu? Apa risiko COVID? Apa kesan jangka panjang COVID? Apa manfaat COVID? Kedua-dua ini kamu kena fikirkan untuk diri kamu sendiri dan orang di sekeliling kamu. Okay? Alright. Sebelum saya close, jom saya. Sejam dah dok. Dia kata 5 minit lah baru korang ni. Okay. Setiap hari dok semua teruk sampai nak bernafas pun susah sebab resdung. Ada yang tahu boleh bagi tahu kat kami sesuai ke tak ambil vaksin ni? Resdung boleh sebenarnya. Sebenarnya orang yang resdung kita nasihatkan untuk ambil vaksin influenza. Kita nasihatkan untuk ambil banyak pencegahannya sebab kalau kamu dapat jangkitan macam ni dia akan jadi lagi teruk. Tapi kalau resdung dah teruk sangat tu, boleh minta tolong pergi jumpa doktor ENT, tengok betul-betul apa masalah kat dalam tu ya. Sharwin Reddy, thank you so much doctor for your information, really helpful for us, really appreciate. Thank you so much to you too. You're welcome. Okay, saya layan 1-2 soalan dan kita tidur. Besok korang kerja kan? Hai Zihan. Okay. Tidak dah puluhan ribu diuji sebelum diluluskan dan dibuat ujian ke atas tikus dan chimpanzee. Apa tu? Mesti ada orang gaduh kat situ tu. Okay, so ramai dah faham. Daripada Zain Gilmore. Wah, nama. Betul ke rumor mengatakan vaksin ini half cook and tak pernah diuji terlebih dahulu? Contohnya pada haiwan. Half cook vaksin tidak dimasak kenapa kena half cook pula? Kamu kena pergi tengok video saya yang pertama-tama sekali. Kalau kamu masuk video terakhir memang kamu tak faham pergi kat wall saya cari balik Doktor, saya daripada Abdul Aziz. Doktor, saya nak tanya sikit, kalau seseorang tu ada sakit saraf, boleh ke ambil vaksin ini? Minta penjelasan sikit. Sakit saraf tu apa ya sebenarnya? Saya tak faham lah. Sakit saraf tu apa? Neuropati ke? Stroke ke? Cerebral palsy ke? Sakit saraf tu apa? Kamu kena bincang dengan doktor kamu ya. Khairul Izhar. Ada separuh doktor ada yang cakap bila dah besar tak ada. Oh, saya tak faham dia cakap apa ni. Okay. Nai, untuk HIV patient syarat perlu CD4 lebih 350 dan mulakan had dan atau sudah UVL. Dr. Mala, ini maklumat saya dapat dari Dr. Nurul FMS KKKL. Okey, ya betul. Okey, so Nai, untuk patient yang ada masalah HIV,
kamu akan diberi penerangan secara individu oleh doktor yang merawat kamu with your viral load, CD4 count dan saya tak nak cakap viral load CD4 count saja sebab ia juga bergantung kepada apa masalah lain yang dihadapi oleh seseorang pesakit HIV ya. Macam sometimes mereka setengah-setengah orang ni dia boleh ada macam association with other problems macam contohnya syphilis ke, TB ke, pneumocystic pneumonia dan sebagainya. Jadi seseorang doktor yang merawat kena tengok secara keseluruhan. Sama juga pesakit kanser kita kena tengok kamu pernah ada neutropenia ke baru-baru ni, kamu ada masalah lain ke ataupun satu sahaja. Jadi it's very complex sebenarnya. Untuk masalah macam ni jangan tanya dekat online, jangan tanya doktor saya ataupun doktor-doktor lain. Kamu tanya doktor yang bakal merawat kamu sendiri. That is the best. And thank you so much Nai untuk jawabkan. Dan thank you so much kepada ramai follower saya seperti Alwin August, Norzat, Fadila dan ramai lagi DMH. Ramai yang tolong jawabkan. Bila orang lain tanya kamu tolong jawabkan dan kamu sebenarnya memberikan Zalifah, Mak Daud dan ramai lagi actually you are answering very correctly kepada orang yang bertanya. Yang paling mudah kalau banyak sangat dia punya songeh dia kata oh ini tak, benda ni tak ada kekesan, ini tak ada kekesan itu. Cakap dia kalau hang takut sangat tak usah ambil lah. Senang cerita. Orang-orang yang memang dah negatif ni kita tak nak buat apa. Kalau tak nak ambil sudah. Dan thank you so much for spreading lots and lots of trust, love on my wall. Terima kasih banyak-banyak sebab bila orang tanya especially repetitive question korang tolong jawabkan. Boleh dengar daripada awal, boleh dengar minit ke ini doktor dah cakap. Thank you so much untuk buat semua tu sebab kadang-kadang saya memang tak larat nak tengok semua Dan saya tengok ramai follower saya makin lama makin pandai, makin lama makin yalah macam dah jadi team Celoteh Dr. Mala. It's so lovely to be loved by so many people. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much sebab bersama dengan kita. So semua orang yang bersama dengan saya live hari ni lepas ambil vaksin, jangan kata kamu insomnia sebab vaksin kamu memang semua geng tidur lambat. Alright. So geng Celoteh Dr. Mala memang geng tidur lambat. Sorry kepada sesiapa yang rasa live saya terlampau lambat sebab memang sebagai seorang ibu memang inilah waktu yang saya boleh luangkan untuk anda. Kamu semua boleh share video ini. Saya benarkan kamu tekan butang share dan dia share kepada grup lain dan profil kawan kamu saya benarkan. Saya cuma tak benarkan bila kamu download video ini dan kamu pergi letak dekat YouTube channel yang lain ataupun platform Facebook page yang lain. Itu yang saya tak benarkan. Dan kenapa saya tak benarkan adalah bila video saya di-share dan komen-komen tidak dijaga banyak komen berupa resis, komen berupa teori konspirasi di bawah video saya dan saya sangat sedih sebenarnya. Dan saya ibu dan doktor yang bekerja kadang-kadang saya tak larat nak pantau semua Jadi senang saya kata tak usah ambil. Kalau kamu nak kamu share sebab bila kamu share saya akan dapat notification, at least saya boleh pantau. Alright. So thank you so much sebab layan celoteh saya. Tolong sharekan video ini kepada ramai-ramai kawan. Tolong sharekan sebab hari ini saya bawakan kebenaran kepada kamu. Saya tunjukkan vaksin inlet ini kepada kamu. Saya harap video ini boleh membantu ramai rakan-rakan di luar sana untuk membuat keputusan sama ada kamu nak vaksin ataupun tidak. Alright. So sekian, terima kasih. Selamat malam. Bye. Stay safe, stay healthy. Muah 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 muah.